Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillah ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul untuk kita sambunglah kuliah kita telah lalu, yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas, di mana kita telah pada kuliah lalu berkongsi tentang tajuk yang ke-13 lah ya, daripada buku Al-Kabair karangan Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi rahimahullah. Itulah di bawah tajuk pemimpin yang khianat, zalim dan bertindak sewenang-wenangnya terhadap rakyatnya. Dan saya telah baca beberapa ayat Quran dan hadis Rasulullah SAW dalam hal ini. Dan saya juga telah sebut beberapa bab yang telah diuraikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Salihin bersabit dengan kepimpinan ya. Dan pada malam ini kita akan masuk tajuk yang khususnya, itulah dosa yang ke-14. Yang bertajuk meminum khamar walaupun dengan kadar yang tidak memabukkan. Itulah dosa yang ke-14, ialah bersabit dengan syurbi al-khamri, meminum khamar ya. Khamar ni arak lah ya. Saya baca dulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 219, di mana kata Allah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Maksudnya, mereka bertanya kamu wahai Muhammad tentang dua perkara. Pertama ialah al-khamr, yakni arak. Yang kedua ialah al-maisir, yakni judi ya. Kenapa Rasulullah SAW ditanya tentang dua perkara ini? Kerana kedua-dua perkara ini adalah suatu kelaziman yang dilakukan oleh orang Arab. Pertama ialah mereka suka minum arak. Dan arak adalah minuman kebiasaan mereka pada waktu itu. Sebab itu dulu-dulu saya pernah sentuhlah tentang peringkat pengharaman arak pada zaman Rasulullah SAW, di mana arak tidak terus diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya arak, beberapa perkara yang lain juga saya pernah hurai dulu dalam bab riba, di mana Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengharamkan riba secara sekaligus, tapi merangkumi tahap-tahap dan peringkat-peringkat tertentu. Sekurang-kurangnya ada 4 peringkat ya. Macam kita hari ni lah tuan-tuan. Walaupun kewangan Islam telah diasaskan sejak tahun 1983 ya, tak kala negara kita menubuhkan tabung haji pada waktu itu, terus ditubuhkan Islamic Financial ya, sistem kewangan Islam, yang mana pada waktu itu yang ada hanya sistem kewangan konvensional yang telah ratusan tahun bertapak di tanah Melayu semenjak kedatangan British dahulu lagi ya. Cuma inisiatif kerajaan dia bina tabung haji, dia terus memperkenalkan
Islamic Financial, kewangan Islam. Yang mana pada waktu itu hanya peringkat pembinaan asas sahaja. Ialah nak buat sesuatu bukan senang. Kena buat dulu perundangannya, buat undang-undang. Cari ahli-ahli buat undang-undang, buat dulu undang-undang kewangan ni macam mana, bincang. 10 tahun yang pertama hanya pembinaan asas saja. Fundamental saja. Basic saja. Ya. 10 tahun yang pertama, 1983 sampai 1993. The first 10 years hanya untuk bina asas-asas kewangan Islam sahaja. Lama Ustaz nak bina 10 tahun. Memanglah. Ya, nak buat undang-undang lagi, nak buat resolusi lagi, nak kumpulkan ahli-ahli bijak pandai, macam-macam lah yang mereka buat. Tapi kita akui bahawa peringkat atasan telah melakukan effort yang amat besar sekali. Ya. Mereka mula memperkenalkan produk-produk Islam pada waktu itu, walaupun tidak banyak. Dan hanya beberapa bank sahaja yang terlibat, tak banyak. Ya. Kemudian masuk 10 tahun yang kedua, diperkembangkan lagi. 10 tahun yang ketiga, diperkembangkan lagi. Ni baru masuk 10 tahun yang keempat, baru kita lihat kewangan Islam hari ini agak dinamik dan boleh bersaing di peringkat konvensional, walaupun market dia tidaklah sebesar konvensional. Ya. Dalam 30-40% saja. Pasal orang Islam masih memilih konvensional berbanding Islamik. Ya. Tapi hari ini kewangan Islam boleh duduk sama tinggi, berdiri sama rendah. Boleh duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan konvensional. Dan hampir keseluruhan bank-bank di Malaysia dan semua institusi kewangan ada Islamic Financial. Ya. Hak dekat dengan kita Hong Leong lah, Hong Leong Bank kan, dekat Bandar Baru Sungai Buloh. Hong Leong, nama pun Hong Leong, takkan Islamic kot. Confirm dia bank bukan Islam. Tapi dia juga telah menggunakan produk-produk Islam hampir keseluruhan daripada servisnya. Sehingga kalau kita nak buka suatu account, kita diberi pilihan nak buka konvensional ke nak buka Islamic. Ya. Dan di peringkat negara kebangsaan, dia dapat banyak anugerah. Beberapa tahun yang lalu dia dapat anugerah the best takaful in Malaysia, takaful terbaik di Malaysia, padahal Hong Leong tu. Ya. Jadi mungkinlah bagi setengah orang macam tak ada apa pun, sama saja. Kita tak belajar. Bila kita belajar baru kita tahu. Sistem kewangan ni agak rumit dan satu networking yang sukar untuk kita hadapi, dan banyak perkara tidak boleh dibuang secara serta-merta. Dia mesti berperingkat-peringkat tu. Dialah ratusan tahun kan. Tapi kita nak kira begitulah ya. Jadi riba pun sama lah ya. Zaman Rasulullah SAW dia ada 3-4 peringkat, dan saya telah hurai dulu pada tuan-tuan. Kembali pada yang tadi, Arab pun sama. Pada peringkat pertama ia tidak diharamkan. Dan ayat ni lah antara yang pertama yang Allah Ta'ala turun dalam Quran bersabit dengan Arab. Tapi Allah Ta'ala tidak mengharamkannya. Cuma Allah Ta'ala beritahu. Kata Allah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Sebab arak ni makanan tradisi orang Arab. Ratusan tahun, malah ribuan tahun mereka minum, biasa saja. Ya. Jadi dia bertanyalah Rasulullah SAW, macam mana kami minum arak ni, okey ke tak okey? Satu lagi judi, sama juga. Ya. Judi ni biasa saja. Sebab itu sebahagian pengharaman dalam muamalah, dalam hak hewan jual beli, dalam hak hewan pelaburan, mudharabah, macam-macam lah ya. Sebahagian perkara yang dilarang oleh Allah ialah judi. Tapi pada peringkat awal judi biasa saja di sisi orang Arab ni. Ya. Ada setengahnya judi, memang kita tahu judi. Kan? Pergi sport toto, judi ni judi. Ya. Pergi kasino kita Highland.
Orang Islam boleh masuk ke? Tahu saya tak boleh masuk ya. Tapi tak kisahlah, ada judi memang kita tahu judi. Tapi ada sebahagian kita tak nampak macam judi, tapi ada elemen judi di situ. Pergi di pasar raya, ya, ada yang jadi masuk duit, tekan dapat hadiah. Anak kita sukalah main benda tu. Itu judi. Ada elemen judi di situ. Kan? Masuk duit, kita joloklah. Seminit ke, 2 minit ke. Kalau dapat. Kalau tak dapat, burn. Judi tu. Ya. Kenapa banyak orang kita duk main anak-anak lah, budak-budak lah, dia tarik minat anak-anak. Ya. Kat pasar raya, ya, dulu kita nak masuk pasar raya side, adalah mesin kat luar tu kan. Tu kira judi lah tu. Masuk duit RM1, tekan. Dapat. Kalau tak dapat, tak dapat. Itu judi lah. Ya. Jadi dua benda ni menjadi kelaziman kepada orang Arab. Maka mereka bertanya Rasulullah SAW, Arab dengan judi ni macam mana? Allah Ta'ala kata, Qul, katakanlah wahai Muhammad, fihima ismun, pada keduanya ada dosa. Benda ni tak bagus. Fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Ya. Kata Allah, pada kedua-duanya ada dosa. Ada perkara yang tidak baik, dan ada juga manfaatnya, kata Allah. Tapi keburukannya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nampak? Jadi Allah Ta'ala kata pada Nabi, kau katakan kepada mereka, arak dan judi ini ada kebaikannya dan ada keburukannya, tapi keburukannya lebih banyak, lebih besar daripada kebaikannya. Ya. Ada kebaikan juga. Apa kebaikan arak? Bila minum sedap. Itu nombor 1 sekali. Ya. Depa lah kata sedap. Kita tak pernah rasa kan. Ya. Dan macam-macam jenis arak ada. Ya. Ada arak daripada ainab, anggur. Itu yang paling banyak digunakan. Ada arak daripada asal, daripada madu. Ada arak daripada hintah dan syair, daripada gandum. Ada arak daripada habub, biji-bijian. Dan macam-macam jenis lagi arak yang ada pada zaman orang Arab. Zaman hari ni lagi banyak jenis. Ada arak daripada haiwan, weed. Ya. Dia rendam, jadilah arak. Tak kisahlah, as long as dia arak, maka dia ada keburukan yang besar kepada kita. Bukan pada Allah, pada kita. Ya. Jadi ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang arak. Ada kebaikan, ada keburukannya. Kebaikannya minum sedap lah, macam-macam jenis minuman arak yang ada. Yang kedua, kebaikannya ialah boleh jadi salah satu daripada sumber ekonomi. Ya. Kita boleh buat arak banyak-banyak, kita jual, dapat duit. Itu juga satu manfaat. Sebab tu Allah Ta'ala kata arak ni ada kebaikannya, ada manfaatnya, ada juga keburukannya. Tapi keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Adalah kebaikan itu, tadilah yang saya sebut tadi. Ya. Boleh jadi sumber ekonomi. Ya. Hari ni pun tak dinafikan arak menyumbang dalam sektor ekonomi. Tu yang ada arak kilang besar tu. Dia bukan negara kita lah, negara lain. Ya. Negara kita tak ada kot. Dan mungkin lagi ada kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Sama juga dengan judi. Ada kebaikannya. Apa kebaikan judi? Pertama, seronok. Ya. Bila kita buat satu permainan, kita jadikan ia pertaruhan, ia dapat menarik minat orang lain untuk memasukinya, menyertainya. Ya. Seronoklah. Kalau tak ada pertaruhan, tak best. Kan? Jom kita main. Kalau aku kalah, kau belanja aku. Kalau kau kalah, aku belanja kau. Kan seronok main tu.
Kalau main saja-saja tak seronok. Jom kita main badminton malam ni. Main popang. Habis. Kan, lepas habis tak tahu minum siapa nak wayar. Aku nak wayar ke kau nak wayar ni? Senang kita buat pertaruhan. Jom. Kalau aku kalah kau menang. Kalau aku kalah kau belanja. Kalau kau kalah aku belanja. Kan seronok tu. Ya. Ada unsur pertaruhan ni seronoklah, ya. Dan judi juga boleh buat bisnes. Sama macam arak. Itu salah satu kebaikannya. Ya. Buat satu permainan, kutip duit. Baling batu, siapa yang kena dia dapat, siapa yang tak kena dia tak dapat. Macam-macam. Ya. Sebab itu pada zaman orang Arab ada satu sistem muamalah jual beli yang dipanggil sebagai bai'al mulam, bai'al dipanggil bai' apa? Nahan Nabi anil gharar wa bai'al munabadah. Ya. Kata Abi Hurairah la sahih Muslim, nahan Nabi an bai'il munabadah. Nabi larang jual beli jenis baling-baling. Baling batu saja. Kalau kena aku beli, kalau tak kena aku tak beli. Ada juga macam tu, ada. Ditak barang kat depan, baling batu. Yang mana kena, dia beli. Kalau kena baju, bajulah dia beli. Kalau kena seluar, seluarlah dia beli. Ada juga pattern jual beli macam tu. Dia panggil bi'ul munabadah. Ya. Kita tak ada kan? Pamfir ada. Lebih kurang lah tu. Ya. Dia letak duit, baling. Mana kena kita dapat. Dikir jual beli. Itu disebut sebagai bi'ul munabadah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang. Kerana ada unsur perjudian. Jual beli, tapi ada unsur perjudian. Ada pertaruhan di situ. Apa yang kau kena, kau dapat. Apa yang kau tak kena, kau tak dapat. Kan? Kita baling, kita nak seluar, pergi baling kena baju. Alamak, baju kita dapat. Ya. Di samping ada unsur judi, ia tidak memenuhi keperluan jual beli manusia. Patutnya kita beli apa kita mahu. Ni kita terpaksa beli apa kita tidak mahu. Kerana apa? Kerana baling tu. Munabadah. Ya. Boleh jadi sumber ekonomi juga. Ya. Dan macam-macam lah lagi. Ya. Kutip-kutip duit teka. Ya. Siapa yang tekaan dia betul dapat. Macam-macam boleh buat. Dan sebagai pertandingan memang ada unsur judi. Ya. Cabutan bertuah pun tuan-tuan, kadang-kadang boleh ada unsur judi di situ. Macam-macam lah boleh buat kan. Jadi dia mempunyai kebaikan-kebaikan tertentu. Ya. Jadi Allah Ta'ala siap kata pada Rasulullah, kata kepada mereka, arak dan judi ada kebaikan-kebaikannya, tapi ada juga keburukannya, dan keburukannya lebih buruk daripada kebaikan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi dalam surah Al-Maidah ayat 91. Tadi Allah Taala masih belum mengharamkan. Di sisi majoriti para ulama, ayat ni Allah Taala tak haramkan lagi. Cuma Allah Taala nak beritahu bahawa pada arak dan judi itu ada keburukan-keburukannya. Ya. Tapi masih belum pengharaman lagi. Ya. Kemudian Allah Taala sebut pula dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-90 dan 91. Di mana tak kala turun ayat ini, lantas Allah Ta'ala telah mengharamkan arak selama-lamanya. Ya. Judi juga. Dan dua perkara yang lain, iaitulah menyembelih di sisi berhala dan juga menenun nasib. Ya. Allah Ta'ala sebut 4 perkara dalam surah berkenaan, dalam ayat berkenaan. Ya. Ini haramlah. Ya. Tapi sebenarnya ada peringkat yang kedua lagi, iaitulah Allah Ta'ala tak haram lagi. Cuma Allah Ta'ala tak benar orang tu minum arak kemudian dia semayang. Ya, tadi Allah Ta'ala sebut arak tak bagus, itu belum haram lagi. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 219 kita baca tadilah. Kemudian peringkat yang kedua, Allah Ta'ala tidak mengharamkan arak secara total, tapi Allah Ta'ala larang kalau kita nak semayang kita tak boleh minum arak. Minum arak boleh, tapi before semayang. Kalau nak semayang kamu minum, tak boleh semayang. Ya. Itu peringkat kedua. Tak ada lah di sini. Tapi bila kita belajar tentang peringkat pengharaman arak, adalah proses itu. Itulah surah An-Nisa ayat yang ke-43. Di mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara.
hatta ta'lamu ma taqulun. Nak haram dah tu, tapi belum lagi. Semayang je tak boleh minum. Atau dia semayang, kau boleh minum. Ya. Di mana kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati solat dalam keadaan kamu mabuk, sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Larang tu, tapi semayang saja. Jadi kalau nak semayang, tak boleh minum arak. Sebelum semayang karat, tu boleh lah. Ataupun after semayang. Tapi dekat-dekat nak semayang, tak boleh minum. Ya. Takut-takut apa yang kamu sebut tak betul ketika kamu solat. Jadi Allah Ta'ala tak bagi. Wahai orang yang beriman, jangan kamu semayang dalam keadaan kamu mabuk, melainkan kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Ya. Ada dah larangan itu, tapi ketika semayang. Ya. Dan bila turun ayat ni, baru diharamkan secara mutlak. Itulah surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Saya baca ayat ni ya. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Ya, dua ayat. Ayat 90, ayat 91. Oh, jadi depan mati ya. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, menyembelih di sisi tokong ataupun berhala, dan menenu nasib, al-azlam, menenu nasib, ya, adalah rijsum min amali syaitan, najis daripada perbuatan syaitan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun, jauhilah ia, mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan. Ya. Jadi ayat tadi Allah Ta'ala sebut dua saja, al-khamr wal maisir, minum arak dan judi. Hak ni Allah Ta'ala sebut empat benda, di mana bila turun ayat ni haram keempat-empat perkara ini. Bukan dua ya, empat-empat Allah Ta'ala sebut. Pertama ialah al-khamru, itulah arak, haram dah lah. Kerana Allah Ta'ala kata ujung tu fajtanibuh, jauhilah ia mutlak. Hak tadi semayang saja kena jauh, hak ni mutlak, ya? Jauh terus arak ya. Jadi tak boleh lah selama-lamanya, tak boleh dah minum ya. Wal maisir, judi pun sama, terus diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada judi yang betul-betul judi ataupun nampak macam tak judi tapi ada elemen judi di situ, maka ia juga diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Wal ansab, menyembelih haiwan untuk berhala. Ya. Dan dalam konteks-konteks yang sama dengan keadaan yang berkenaan. Kadang-kadang dia sembelih bukan untuk berhala, tapi untuk roh-roh tertentu, ya. Tak boleh, sembelih hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sama juga dengan menenu nasib, ya, ataupun membuat satu ramalan secara tidak benar, ramalan-ramalan yang berasaskan kepada perbintangan, astrologi, ya, ramalan yang berasaskan zodiak, itu semua adalah termasuk dalam konteks azlam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Orang muda hari ni sukalah ya, nak kahwin tengok zodiak, tengok hari bulan bakal isteri dia, lahir bulan berapa. Ya. Tak boleh ya. Kelahiran manusia tidak dipengaruhi oleh bulan-bulan tertentu, tidak dipengaruhi oleh hari-hari tertentu, malah waktu-waktu tertentu. Ya. Itu hanya ramalan-ramalan yang berasaskan kepada ilmu perbintangan yang kesemuanya berpunca daripada sihir,
dan dia bukan amalan Islam dan Nabi telah melarangnya. Ya. Baik. Jadi ayat ni Allah Taala kata haramlah. Dan Allah Taala sambung lagi, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Allah Taala melarang yang demikian itu kerana ia adalah usaha syaitan untuk menjadikan kamu bergaduh sesama kamu dan membenci sesama kamu, terutamanya pada arak dan pada judi. Ya. Orang minum arak nanti dia bergaduh sepanjang masa. Ya. Baik itu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan arak adalah ummul khaba'is. Arak ialah ummul fawahish. Arak ni ibu kepada kejahatan. Arak ni adalah ibu kepada keburukan. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala bukan hanya melaknat arak, tapi juga semua perkara yang berkaitan dengan arak. Seumpama yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan selainnya daripada Ibnu Umar, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa hamilaha wal mahmulata ilaiha. Allah Ta'ala telah mengharamkan arak. Allah Ta'ala telah melaknat arak dan orang yang meminumnya, dan orang yang menuang untuk diminumnya, dan orang yang menjualnya, dan orang yang membelinya, dan orang yang memetiknya, orang yang memerahnya, mu'tasiraha, orang yang membawanya, dan orang yang dibawa kepadanya. Semua perkara yang ada hubung kait dengan arak adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan minum saja. Semua hak ada hubung kait dengannya. Kadang kita tak minum arak, tapi kerja di kilat arak, maka termasuk dalam konteks berkenaan. Kadang kita tak minum arak, tapi kita jual arak, tolong scan, maka ya, kita pun terlibat sama. Kita mungkin taklah ya, anak-anak kita yang duk kerja ya, yang duk scan-scan botol arak tu, carilah kerja lain ya. Banyak kerja atas muka dunia ni. Orang lain tak apa tu, orang lain biarlah. Kita yang tahu elakkan. Ya. Dulu isteri saya kerja bahagian retailing, peruncitan. Tapi after kahwin saya berhentikan dia. Kerana dalam peruncitan of course ada connection dengan alkohol. Ya. Baik kerja gaji kecil pun tak apa, tak kerja pun tak apa. Ya. Walaupun masa tu saya bukan ustaz lagi, baru nak start lah, tapi belum start lagi. Tapi bila tengok-tengok retailing memang ada hubung kait. Retailing ni peruncitan lah. Ya. Order barang banyak-banyak masuk gudang, retailing memang ada lah arak. Ya. Termasuklah peruncitan-peruncitan bawahan, kedai-kedai runcit, kedai-kedai pasar raya ni memang ada lah ya. Jadi elakkanlah ya. Kita jangan harapkan orang lain. Kalau tak boleh, kenapa kajian benaran? Itu tak perlu ditanya. Itu bukan kerja kita. It's not our business. Our business ialah take care of our family, jaga keluarga kita. Kalau benda tu jelas haram, elakkan. Cari kerja lain. Banyak lagi kerja kat Malaysia. Ya. Baik. Jadi kesemua ini telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia boleh membawa perbalahan dan boleh membawa kepada permusuhan antara satu dengan yang lain. Yalah, bila minum arak, akal jadi hilang. Boleh jadi ia akan membunuh orang lain. Boleh jadi. Boleh jadi ia akan berzina dengan orang lain. Boleh jadi. Ya. Sebab itu Nabi kata dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahimahullah daripada Abdullah bin Amr bin Al-As dan Ibn Abbas, kata Nabi, al-khamru ummul khaba'is wa ummul fawahish, man syaribaha waqa ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Arak ni adalah sumber kejahatan
Bila seseorang itu minum arak, bila dia mabuk, kadang-kadang dia berzina. Boleh jadi dengan ibunya, pasal dia dah tak kenal, dia dah mabuk. Boleh jadi dengan anaknya, boleh jadi dengan emak saudaranya, sebelah ibunya. Dah boleh jadi dengan emak saudaranya sebelah bapanya. Maksudnya dia boleh melakukan hal yang tidak baik walaupun sesama mahram, ya. Sebab itu Nabi SAW memanggilnya sebagai ummul khaba'is, ya. Sebab itu kita lihat dalam hukum hakam Islam, bila kita belajar fiqh lah, ya, arak ni hampir ada dalam setiap bab. Kita belajar dalam kitab Taharah, The Science of Purification, bab taharah kan, ada 10 atau 11 bab di dalamnya. Ada bab air, ada bab qada hajat, ada bab bekal-bekal makanan, ya, ada bab wudu, ada bab apa lagi, mandi wajib, ada bab tayamum. Pergi-pergi lagi ujung-ujung, kebiasaannya sebelum bab haid, nifas dan istihadah, kita akan bincang tentang babun najasat, bab najis. Di situ ulama berbahas secara panjang lebar tentang arak, dari sudut adakah arak ini najis ataupun tidak, ya. Bincang dah arak tu. Halil khamru najisun aula, adakah arak ini najis atau tidak? Bincanglah, gerbang-gerbung, keluar resolusi. Sebagai ulama kata arak adalah najis, dan sebagai ulama yang lain kata arak adalah tidak najis, ya. Bincang dah. Masuk pula dalam hak aiwas semayang, bincang lagi arak ni, ya. Tak kala bila kita bincang tentang syuruk sihatis solah, syarat sah semayang, di mana syarat sah semayang ada 5 sekurang-kurangnya. Salah satu syarat sah semayang ialah berakal. Fala yasihu salatu an-naim walal majnun walal mughma alaihi wala as-sakran. Bincang lagi. Syarat sah semayang ada 5. Salah satu ialah orang yang semayang mesti berakal. Maka tidak sah semayang orang yang tidur, kerana orang yang tidur dianggap sebagai orang yang tidak berakal. Tidak sah semayang orang yang pengsan, kerana orang yang pengsan dianggap orang yang tidak berakal. Member 2 bulan koma, kan, jaga daripada koma, nak qada semayang lah. Qada buat apa? Hang masa koma tu hang tak sedar diri. Orang tak sedar diri tu ajak semayang. Habis tu 2 bulan tak payah semayang lah. Tak payah lah, untung kau hidup lagi. Sila-sila orang koma jalan terus. Tak payah qada, ya, pasal dia dianggap sebagai orang yang hilang akal. Begitu juga tidak sah orang yang gila. Orang gila tak payah qada lah semayang, pasal dia tak ada akal waktu dia gila tu, ya. Dan sama juga dengan orang yang mabuk. Orang yang mabuk tidak sah solatnya. Cuma beza, orang mabuk kena qada. Kalau mabuk dengan sebab dia minum arak lah. Kalau dia mabuk dengan sebab-sebab yang lain, tidak dengan pilihan dirinya, maka dia tidak wajib qada semayang, ya. Kadang-kadang ada juga orang makan ubat mabuk, pening, tak semayang lah dia, tak payah qada lah. Tapi kalau minum arak, ya. Begitu juga dalam hal-hal yang lain. Bincang bab puasa, orang mabuk juga tak sah solat, tak sah puasa. Pergi bab haji juga, sama juga. Sampailah kepada bab-bab yang hujung, ya. Bincang lagi bab arak, jual beli arak sah ke tidak sah. Kerana Nabi SAW bersabda, innallaha iza harrama syai'an harrama samanah. Dalam hadis Abi Daud yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi kata bila Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu, Allah Ta'ala haramkan ia ditransaksikan. Nak jual beli tak boleh, haram. Dan jual beli itu dianggap sebagai jual beli yang tidak sah. Bincang lagi ke arak di situ, ya. Pergi dalam bab penyembelihan, bincang lagi kalau orang mabuk arak ni sah ke tak sah penyembelihannya. Macam-macam lah, ya. Jadi arak ni satu, ya, perkara yang banyaklah dibincangkan oleh para ulama kita dalam banyak bab yang ada dalam kitab fiqh lah, Islamic Jurisprudence, ya. Jadi dia satu bab yang penting, ya.
Dan kita perlu menjauhi bukan saja minum arak, tapi hal-hal yang berkait dengan, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, pada saat ayat pengharaman arak telah turun, para sahabat pergi menemui sahabat yang lainnya dan berkata, arak telah diharamkan, arak telah diharamkan, sama halnya dengan haramnya mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Maka ada hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana kata Nabi, syaribu khamrin ka'abid wasanin, peminum-peminum arak adalah seumpama penyembah-penyembah berhala. Ya. Azan. Oh, isyarat ya. Azan dulu lah. La ilaha illallah, Allahumma rabbal alamin. Dunia wal akhirah. Okey, baik. Cuba. Okey. Ada soalan? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Balik pada yang tadi. Jadi saya sebut bahawa arak ni dibincangkan dalam banyak bab dalam buku-buku fiqh. Fiqh lah ya. Dan yang paling jelas dalam Kitabul Jinayah, The Book of Crime, memang ada bab tentang minum arak, kerana di sana peminum-peminum arak adalah di rotan di bawah hukum hudud yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So, dalam Kitabul Jinayah ada
qisas, ada hudud, ada ta'zir, ya. Yang hudud tu ada hudud untuk orang yang berzina, ada hudud untuk orang yang mencuri, ada hudud untuk orang yang meninggalkan solat, ada hudud untuk orang yang menuduh orang lain berzina, ada macam-macam lah, ya. Dan ada satu hudud untuk syaribil khamri, peminum-peminum arak, ya. Di mana pada zaman Rasulullah SAW, orang yang meminum arak setelah ia diharamkan, mula-mula tak haram lagi, tak ada lah hudud tu, tapi setelah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan tujuan untuk mengelakkan manusia daripada melakukannya, sebab manusia ni kadang-kadang tak cukup dengan larangan saja, kadang larang dia buat juga. Jadi mau tidak mau kena ada satu sistem untuk mengelakkan mereka daripada melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada situ timbulnya hudud. Pasal manusia kan, ini degil, ya. Hukum Allah ni, sebab tu hukum dunia pun sama. Orang buat undang-undang, jangan buat sekian-sekian, kita buat juga, atau kena saman tu, ya. Memanglah bukan hukum akhirat, bukan hukum syariat, tapi kerana nak jaga manusia daripada melanggar undang-undang atau peraturan berkenaan. Jadi Allah Ta'ala pun buat macam tu, dia larang, tapi manusia ni dia suka lawat, dia suka langgar perintah. Jadi Allah Ta'ala tetap syariatkan kepada orang-orang yang langgar hukum hakam Allah ini dengan hukuman-hukuman tertentu. Kepada peminum arak ada hukumannya, itulah dirotan sebanyak 40 kali, ya. Sebab itu ada hudud ke atas peminum arak, walaupun tidak ada dalam Quran, berbeza dengan setengah-setengah hudud yang lain, ya. Zina umpamanya ada hudud dalam Quran, ya, rotan 100 kali. Rejam tak ada, ya. Rejam dalam hadis Nabi, tapi ada lah, tapi telah dinasahkan, ya. Tapi kalau zina ada, qazah pun ada, Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur. Tapi peminum arak ni dia tak ada dalam Quran, hudud dia dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dibawa kepadanya orang yang meminum arak dengan bukti-buktinya, dengan saksi-saksinya, dan dia mengaku dia minum arak, maka dia dirotan sebanyak 40 kali, ya. Banyak hadis-hadisnya, antaranya dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik, utiya ila Rasulillah syaribul khamri fajaladahu arba'in wa fa'alahu Abu Bakar wa Umar fi sadran min imratihi falamma ataw wa fasaqu istashara ashabahu faqala Abdurrahman bin Auf aqallal hudud fi kitabillah samanun fa amara bihi Umar, ya. Kata Anas bin Malik, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa peminum arak. Bila dah sabit dia minum arak, pasal ada syarat-syarat dia, ya, bukan main rotan saja, ya. Dia mesti Islam, dia mesti balik, dia mesti berakal, dia mesti sukarela, tidak dipaksa, dan dia mesti tahu hukum benda ni haram. Kalau dia tak tahu, tak kena. Dan ada bukti-bukti yang lain, boleh jadi dia mengaku, kalau dia tak mengaku ada saksi, ya. Jadi apa Nabi buat? Nabi merotannya sebanyak 40 kali. Diteruskan legasi atau peraturan itu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, rotan 40 kali juga. Dan pada zaman Umar Al-Khattab, pada awal-awal pemerintahannya. Tapi disebabkan zaman Umar Al-Khattab ini fitnah telah banyak berlaku, bukan hanya dari sudut pemerintahan, politik, tapi juga sikap manusia yang suka langgar peraturan. Ramai orang minum arak pada waktu itu, menyebabkan Umar Al-Khattab menghimpunkan sahabat-sahabatnya berbincang, apa kita nak buat? Nampak rotan 40 kali tak jalan ni, ya. Maka bangunlah Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang terkemuka, memberi cadangan kepada Umar, rotan 80 kali. Kerana dia kata hudud yang paling kurang dalam Quran ialah 80 kali. Maka Umar telah bersetuju dengan pendapat daripada Abdurrahman bin Auf. Maka dia pun meneruskan peraturan yang baru, di mana orang yang meminum arak dirotan 80 kali. 40 kali ialah hudud Allah Subhanahu Wa Taala, 40 kali lagi adalah ijtihad daripada Umar. Jadi rotan 80, ya. Naik Osman bin Affan
Dia juga meneruskan peraturan yang dilakukan oleh Umar, cuma balik pada zaman Ali. Ali balik seumpama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Itulah diratan 40 sahaja. Kerana katanya hudud yang sebenar ialah 40 kali. Adapun 80 ialah ijtihad Umar Al-Khattab, ya. Jadi ia satu hukuman yang jelas yang telah ditetapkan kepada peminum-peminum arak, ya. Kerana itulah hakikatnya, kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika sabit kesalahannya maka perlulah dia beri hukuman yang seumpama itu, ya. Kemudian si pengarang buat mari lagi beberapa teks daripada salafus soleh di kalangan sahabat Nabi dan tabi'in tentang betapa buruknya perbuatan orang-orang yang meminum arak. Dan ia bukan hanya memusnahkan akal manusia, ya. Sedangkan Islam amat menjaga akal manusia, ya. Ia juga boleh meruntuhkan sesuatu tamadun dan masyarakat kepada lembah yang hina sekali, ya. Jangan ingat kita boleh bebas, walaupun tidak ada hukum Islam dalam hal ini, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita tetap berdosa, dan mungkin juga dalam hal-hal keduniaan kita akan jadi orang yang paling hina sekali, wal iyazubillah. Dan insya-Allah taala next kuliah nanti saya akan bacalah sikit sebanyak lagi, ada ayat Quran lagi yang dinukilkan oleh si pengarang, ya. Mudah-mudahan. Jadi saya perlu satu kuliah lagi lah untuk menghabiskan tajuk ini. Kemudian baru kita masuk tajuk ke-15, insya-Allah taala, ya. Ada soalan tak? Tak ada. Jadi kalau tak ada soalan, kita berhenti setakat itu dulu. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi